dia nak hidup dalam keadaan yang selesa, tapi dia tak mahu untuk usaha sendiri, mencari wang tu sendiri sebab dia nak hidup dalam senang lena dengan duit yang banyak. Kerana zaman sekarang ni ramai orang yang lebih materialistik untuk kata yang lebih senang kan. Kerana sebagai contoh, perempuan kan dengan berwajah lawa dan cantik saja mudah untuk memikat lelaki yang kaya raya. Untuk mencari sumber kewangan bagi keluarga mereka. Mungkin ada setengah daripada mereka adalah daripada keluarga yang susah. So cara untuk mereka mendapatkan duit adalah dengan menjadi gold digger dengan biaya hidup. So dengan itu diorang dapat bantu keluarga diorang dekat kampung. Perkara ini jadi sebab dari kecil mereka sering dimanjakan oleh keluarga sendiri dan menyebabkan mereka memerlukan orang lain untuk hidup, dan ini terbawa-bawa sehingga mereka besar. Sebab mungkin kesempitan wang, dan jadi bila rasa cara paling mudah adalah dengan cara macam tu. Sebab kita tahu sekarang, zaman sekarang benda macam ni sangat luas. Even dekat dalam internet ada laman sesawang untuk mendaftar menjadi biawak hidup dan juga gold digger. Bila dah tahu pasangan diorang seorang yang biawak hidup ataupun gold digger, perempuan dah ada keadaan yang reda dan tak dapat nak bercakap apa-apa lagi. Mereka menerima pasangan diorang tu sebab kadang-kadang pasangan diorang tu pandai nak tackle hati diorang. So diorang dalam situasi yang macam dah confused. So diorang reda je dan terima je apa yang terjadi. Menakannya partner, mereka mungkin merasa mereka sudah saling menyayangi antara satu sama lain dan mereka ingin kekal dan mungkin berharap perkara tersebut boleh berubah dan seseorang boleh berubah kan. Kerana cara seseorang yang biawak hidup ataupun gold digger, cara untuk mempertahankan relationship diorang tu, maybe diorang ada cara tersendiri yang membuatkan pasangan mereka tu yang boleh stay dalam perhubungan mereka. Saya rasa partner tersebut dia sangat mencintai partner dia, tetapi dalam masa yang sama dia still ada rasa yang partner dia tu akan berubah dan dia tak nak partner dia untuk lari meninggalkan dia dan merosakkan hidup orang lain, dan dia sebenarnya sangat berharap agar yang partner dia itu akan berubah. Itu saja. Sesetengah orang dia suka menunjukkan rasa affection dalam percintaan tu dalam bentuk wang, duit. Jadi rasa tak kisah walaupun girlfriend ataupun pasangan dia tu adalah seorang yang begitu, kerana pada dia cara dia tunjuk kasih sayang adalah memang aku suka bagi dia duit sebab itulah cara aku tunjuk kasih sayang. Tapi dia tak sedar sebenarnya girlfriend dia tu gold digger. Tapi kalau dia sedar and dia willing, mungkin itu adalah sifat dia untuk bagi bentuk kasih sayang dalam bentuk duit. Saya rasa macam tu. Jangan bergantung kepada orang lain. Tetapi sedikit petikan tadi, katanya mungkin ada setengah orang ni caranya untuk mempersembahkan rasa kasih sayang tu banyak cara kan. Kadang-kadang ya, ada orang nak menghargai macam, bagi handphone. Ada yang mungkin hanya cinta cukup ke? Kalau kasih sayang ambil berat tak cukup, mesti nak material. Itulah sebab kita nak membina sebuah keluarga, ada anak-anak nanti sekolah macam mana. Semua tu kan cinta juga, bukan cinta kepada pasangan saja. Betul. Okay. Saya kongsi sikit dalam buku ni. Saliman cinta yang saya baru buat. Sport. Ada suami ni memang kedekut. Kedekut. Jadi kalau isteri kata, bang pergi overseas belilah apa-apa. Tapi dia pun belilah contoh tudung kan. Lepas tu suami dia claim balik. Ha? Kat isteri? Ha. Memang dianiaya sebegitulah kisah. Okey, baik, kita dah bersama dengan beberapa individu yang berkongsi pengalaman. Mediator keluarga Cik Hafiz Roslan yang banyak kali menerima kisah-kisah rumah tangga yang tragis, yang sensitif, yang membuat kita rasa stres. Okey. Dan di sebelahnya kita sama Sufian Suhaimi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pastinya ada pandangan dan juga pengalaman. Mungkin kita boleh kongsikan. Mungkin boleh nanti antara kisah Sufian tu boleh menjadi antara intipati buku terbaru. Jilid 2, Fatu Yahya. Ada sharing royalty. Baik, kita nak bermula sebab ada dua pertembungan yang hebat ni antara biawak hidup. Mungkin ialah seorang, kalau secara mudah, bahasa yang mudahnya, suami tak bekerja, isteri yang tanggung semua. Isteri lah yang menyekolahkan anak, beli beras, beli semua. Jadi suami goyang kaki, cari, kata alasan lain, cari kerja tak dapat-dapat ataupun memang malas. Tapi cakap pandai, mungkin sembang agama pun pumpang-pumpang ya. Tapi isteri sering dipelempang. Okey. Dan juga mata duitan
Tafsirannya? Nanti. Okey. Kita nanti. Soalan pertamanya. Soalan pertama dulu. Okey. Belenggu biawak hidup nampaknya semakin menjadi-jadi. Jadi ada juga yang rasa suami biawak hidup ni satu keaiban ya. Kadang terpaksa simpan suami sebab implikasinya nanti berantai. Anak nanti tak ada bapa. Jadi tak ada perlindungan di rumah. Terpaksalah biawak hidup ke apa ke terpaksa ditanggung demi mencantikkan keluarga di depan orang. Dalam hati tersiksa sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh penonton TV3 sekalian, MSI. Jadi perkongsian pada hari ini berkenaan dengan biawak hidup ni, pertamanya kita kena faham bukanlah satu mitos. Benda ni betul-betul jadi. Banyak kes di mahkamah syariah sebenarnya berkonsepkan fasah. Fasah ni salah satu sebabnya adalah suami yang culas dalam memberi nafkah. Pertama, antara alasan yang paling normal. Kemudian dalam pada masa yang sama menyebabkan dia menderita. Penderita ni pula ada dua. Satu, physical abusement. Kedua, mental abusement. Mental abusement ni pula walaupun beban bukti dia susah nak dibuktikan. Maksudnya berat pembeban buktian sebab kita kena bawa ada sekretari atau tidak dan sebagainya. Tetapi kebanyakannya ramai ke mahkamah tidak membawa perkara-perkara tersebut. Jadi jadi satu masalah perempuan. Apa yang kita nak beritahu, adakah benda ni benar-benar berlaku? Ya, benar-benar berlaku. Jadi apabila benda ni berlaku, perkara pertama yang kita nampak adalah proses kes seperti ini semakin lama semakin banyak. Semakin lama semakin banyak. Maksudnya semakin ramai lelaki di luar sana yang kurang kualiti. Bila ramai yang kurang kualiti, dia jadi satu problem. Jadi saya respect tabik kepada seluruh lelaki di Malaysia yang bekerja keras, gentleman, maskulin tetapi mempunyai prinsip yang kuat dalam hidup. Maksudnya apa? Dia malu kalau sekiranya isteri dia yang bagi nafkah pada dia. Maksudnya dah terbalik. Walaupun perkahwinan itu antara suami dan isteri, suami jadi isteri, isteri jadi suami. Akan tetapi tak salah juga. Mungkin ada sebahagian nampak macam biawak hidup. Tapi ada satu pasangan ni memang ditugaskan, memang isteri dia telah berbincang secara baik. Isteri dia yang bekerja, suami jaga anak. Ada. Tetapi itu kita tak istilahkan biawak hidup. Itu istilahnya kemungkinan kedua-duanya dah bersetuju. Tetapi apa yang kita nak tengok dan lihat yang patut kita buang jauh-jauh daripada seluruh masyarakat adalah sentimen-sentimen berkenaan dengan lelaki yang tidak bertanggungjawab ini patut dibuang. Terutama daripada muda lagi, sebelum berkahwin, sebelum bertunang, seorang lelaki kena ada sifat rajin, sifat berusaha. Barulah dia boleh bertanggungjawab terhadap barangkali isteri. ada latar belakang keluarga kot dimanjakan ya. Dan tak suka complicated, malas dengan komitmen. Jadi buat anak okeylah tapi nak jaga tu malas sikit. Ya. Ataupun banyaklah yang dia tak suka dengan komitmen. Pampered lah, pampered. Ya, okay. Dimanjakan, terlampau dimanjakan sehingga sampai satu tahap ni, sebab dia dah selalu, contohlah, bukan nak kata semua, tetapi kebanyakannya kadang-kadang kita risau apabila seorang anak lelaki yang terlampau dimanjakan, diberi allowance dan sebagainya, is good. Tetapi tolong ajar anak tu buat bisnes. Tolong ajar anak tu untuk bekerja. Usaha macam mana kita daripada zaman susah dulu kita nak jadi senang. Sebab apa saya pesan begitu? Sebab kadang-kadang terbawa-bawa ketika sehingga dalam tempoh perkahwinan nampak macam seorang yang sophisticated, nampak seorang yang profesional. Tetapi di belakang, sebab kes ni kita bawa. Bila kita bawa, kita nampak macam elok, pergi gym, smart, apa semua. Ni saya tak cerita bab lain. Saya cerita bab rupa-rupanya nafkah ni kedekut. Kedekut sangat. Kedekut sangat ni sampai apa? Gaji bolehlah kata 8,000, 7,000 kan. Sepatutnya bila kita dengar gaji 8,000, 7,000 tu dah mampu untuk jaga isteri, jaga anak. Nak kata isteri ni demand, sekali kita cek balik betul-betul, rupanya isteri dia pun ada gaji juga. Contoh isteri gaji 3,000. 3,000 itulah kira gaji isteri, 8,000 dia tak keluar. Dia beli apa? Dia banyak dekat whey protein dia. Untuk diri dia sendiri. Gym dia lah apa. Sensor maskulin dia. Tetapi dia lupa nafkah dia untuk seorang isteri. Gitulah. Okey, saya nak tanya kepada Sufian Suhaimi. Belum berumah tangga tetapi pastinya mempunyai pengalaman bercinta. Kita cakap berkenaan dengan mata duitan lelaki ni kan. Kalau kadang-kadang kita bercinta ni, alah, I nak beg ni lah. You boleh belikan tak? Betul, kadang-kadang lelaki pun minta juga kat girlfriend macam, I punya jam dah putus, kan. Bagaimana Sufian melihat keadaan itu? Adakah itu kategori macam kita saling macam berkongsi perasaan kasih sayang ataupun sebaliknya? Kadang-kadang tahap mana yang lelaki kata, dia ni dah macam mengikis aku pula ni perempuan ni. Macam mana?
Bagi saya, bila seseorang tu berada dalam fasa bersama ataupun bercinta, mereka sepatutnya lebih rasional dan realistik terhadap situasi financial masing-masing. Sebab rasanya tak salah kalau ada orang memilih untuk menunjukkan rasa kasih sayang tu atas materialistik. Tapi orang yang bercinta ni tak realistik. Sebab kemaruk dengan cinta. Kebanyakan sebab orang cakap cinta itu buta. Tapi saya bercakap tentang hubungan percintaan yang matang. Maksudnya yang mungkin kita ingin bawa sampai ke institusi perkahwinan kekeluargaan. Jadi kalau pasangan itu realistik, rasanya benda itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Maksudnya tak ada rasa terbeban. Biasanya kalau macam biawak hidup ni, perempuan yang rasa dia punya tekanan tu. Lelaki jarang nak rasa macam isteri dia tu biawak hidup sebab rasanya maybe itu dapat of dia punya tanggungjawab untuk provide isteri. Tapi kalau macam perempuan yang terpaksa provide lebih kepada lelaki, itu yang jadi isu biawak hidup. Dan bagi saya kaki kikis tu bila sesuatu tu dibuat tanpa rasa sukarela. Maksudnya bila dah ada rasa macam terpaksa membeli, terpaksa spend lebih untuk sesuatu yang dia rasa macam tak ikhlas, barulah rasa yang perempuan tu kaki kikis. As long as kalau lelaki tu mampu, dia tak rasa macam apa yang dia buat itu membebankan, saya rasa itu bukan kaki kikis. Sebab tu masing-masing perlu realistik. Maksudnya perempuan perlu memahami lelaki dan lelaki perlu memahami apa kehendak perempuan, dan kita cuba sempurnakan semampunya. Okey. Sebab perkahwinan yang baik ini memerlukan masa. Kadang-kadang awal-awal perkahwinan nak semua tu memang tak dapat lah kan. Sebab it's a journey. Okey, berbalik kepada kalau anda ada sebarang persoalan, luahan dan sebagainya, kami bersedia di talian 0377261603 ataupun di Facebook MHI. Terhimpit antara suami yang biawak hidup ataupun pasangan yang mata duitan. Baik. Sebelum tu kita berehat seketika. Nanti selepas ni baru hubungi kami. Kongsikan semua pengalaman anda di MHI.